selamat berpuasa. Salam. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Nazrin. Join saya walaupun dalam masa-masa Ramadan ni kan tak larat dan mungkin ada arrangement sendiri personal. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada hal. By the way, you as consider our circle. So anything yang you perlukan, memang insyaAllah ada masa free memang saya akan pastikan. Thank you. Sangat menghargai. Okay, first of all, saya sangatlah impress karakter you, personality you. You ada karakter yang sangat calm and you are very wisdom. Bila saya share something, you akan cepat-cepat bagi I strategi. So, saya rasa macam benda tu sangat valuable in you. Tapi kalau you boleh cerita sikit, what is your background? Ataupun macam mana you started this solar business company? Alright, terima kasih Nazrin. Itulah saya bila dah rasa dengan Nazrin dah rasa macam kita dah rapat dah kan. Ya, betul. Okay, nama saya Nur Azam Haji Kamisan. Saya daripada Puma Solar Power Sdn Bhd, founder, di mana kepakaran kami adalah membantu pemilik hospital, pemilik klinik untuk dapat solar secara percuma apabila kami berkolaborate dengan Cik Nazrin sebenarnya. Itu sebenarnya. Itu kepakaran kami. Ya, secara percuma. Tapi dengan syarat kena lalu Cik Nazrin lah. Kalau tak saya tak pergi percuma. Okay. Aduh, ni dah jadi promo dah ni kan. Betul, tapi sebenarnya dekat overseas dah ramai hospital yang adopt solar power sebagai diorang punya energy kan. No longer using electricity. Cuma kat Malaysia ni dia kurang sikit. Maybe sebab knowledge wise ataupun mungkin sebab terlalu banyak tabu yang tak dibincangkan. So kita Actually mengikut perangkaan apa yang kita buat survey melalui yang bantu kita punya mentor pun ada bantu untuk buat survey. 87% ke 90% 70 ke 80% kebanyakan adalah cost. Diorang takut cost. Yes. Diorang ingat cost terlalu tinggi. Ya, initial cost terlalu tinggi. Ya. Tapi sebenarnya in a long run dia lagi murah lah kan, betul tak? Betul. Kalau siapa yang invest, terutama kalau macam company swasta, pemilik hospital swasta, mereka akan boleh menggunakan dua insentif dari kerajaan. Dia panggil investment tax allowance, capital allowance, menyebabkan ROI dia adalah 3 ke 4 tahun saja. Okey, faham. Tetapi kalau dengan collaboration kita, saya akan bagi secara percuma je. Itu lagi saya rasa lebih mudah supaya no risk. Bukan saja bagi percuma untuk application, installation, operation, maintenance dan juga insurance selama 25 tahun maksimum. Gila. 25 tahun. Jadi kat mana orang tu kena bayar? Macam mana yang orang tu perlu bayar? Dia hanya bayar kepada TNB seperti biasa. Malah bil dia akan jimat lebih kurang dalam 10 ke 15%. Kalau let's say lah kalau 40,000 punya bil yang kita kira, dia akan mendapat dia punya saving dia adalah sebanyak RM200,000 setahun. Dia punya average. Betul. Dia orang memang guna that much of energy sebab yang saya tahu ada dua pula energy. Satu yang betul-betul usage, satu yang untuk storage sebab dia orang ada lagi medical equipment yang kena on 24 hours, dia ada genset dia dan sebagainya. Jadi memang usage tu memang sangat tinggi lah kan. Tapi Cik Azam, kalaulah Cik Azam bagi free dan for maintenance of 25 years, kat mana yang hospital ni rugi? Sepatutnya tak rugi. Sepatutnya dia orang really go for it. Actually, ketakutan dia orang nombor satu, apa saya cakap tadi adalah sebab dia punya initial capital. Yang itu that's why kenapa kami bagi percuma. Nombor dua, dia punya ketakutan apabila masa nak install tu, dia ada sedikit gap. Kan? So, dia takut kalau kita stop sikit, menyebabkan ada benda yang kena stop. So, ada benda yang maksudnya mungkin ICU yang tak boleh stop, terpaksa stop. Nombor tiga adalah maintenance. Betul. Dia takut cost dia tinggi. Dan semua risk kita akan tanggung. Kalau so far, hospital mana yang Cik Azam dah approach dan mungkin ada tendensi untuk dia nak ambil?
Setakat ni kita just baru jumpa GH. GH actually pengarah GH kita jumpa dia memang berminat sebab dia punya bil satu bulan bukan 1 juta lebih. Wow. And then cuma masalah GH ni dia tak ada authority untuk bagi approval. So kami terpaksa pergi MOH dan bila kita pergi MOH kami dah present. So MOH dia sebabkan dia government dia terpaksa dia kata dia akan buka untuk tender lah. So Akan tapi jadi memang macam tu. sangat banyak keperluan dekat semua universiti. Semua universiti hospital. Betul. Betul. So Tuan, kalau macam selalunya lah, macam bila kata dia melibatkan kementerian, dia ada kena mengenai dengan government policy of that day. Maksudnya kalau government of that day tu memang fokus of sustainable energy, that means akan banyak lagi polisi, akan banyak lagi polisi ataupun arrangement yang government buat. Macam mana sekarang ni, keadaan sekarang? Actually government memang dia dah buat polisi satu polisi yang dah cantik. Di mana net energy metering policy ni di mana semua hospital dia boleh gunakan, boleh ambil tanpa had dan dia punya rate dia adalah one to one. So jadi that's why kenapa keuntungan untuk ROI kalau hospital invest sendiri dia boleh dapat lebih kurang 3 ke 4 tahun. That's why kenapa kami yang investor memang sangat-sangat suka benda macam ni. That's why kami boleh bagi secara percuma saja. Adakah yang ni consider yang program P2P tu? Yang tu Dia actually dia bukan dia panggil P2P tu ataupun dia kata one to one lah. P2P tu tak ada dalam bentuk solar ni sebab P2P mesti peer to peer. Dalam bentuk data ialah dia P2P. Tapi kami dalam one to one maksudnya tarif dia contoh kalau dia bayar 44 sen dia gunakan solar tu pun demi tenaga yang di kontra dengan tenaga solar tu pun 44 sen. Jadi dia tak ada rugi kat situ. Dia tak rugi tapi dia jimat. Yes, apabila dia gunakan konsep kami yang secara percuma ni, dia akan jimat lebih kurang dalam 10 ke 15%. Kan, dalam masa setahun dia boleh dapat 200,000 penjimatan yang dia boleh gunakan untuk buat macam-macam kan. Dia boleh gunakan untuk dia punya persatuan kebajikan, kelab kebajikan, untuk dia punya staff. So banyak benda yang dia boleh gunakan duit tu. Okay. Lepas tu macam ada ke possibility untuk satu hospital tu dia ada dua-dua energy. Maksudnya dia pakai juga konservatif yang electricity biasa dan juga dia activate solar energy untuk specific building. Boleh ke macam tu? Actually program NEM yang bawah government ni memang dia kena pakai solar dan juga TNB. Di mana TNB hanya benarkan kami pasang maksimum 75%. Okay, faham. Alright. So, dia akan dia punya switching tu tak akan terasa, tak akan nampak pun. Sebab dia switching dia masuk dalam dia punya DB. Jadi between antara solar dengan TNB is no gap masa sangat switching dia. Tak nampak langsung. Yes. Okay. This is very good sebab yang saya faham sekarang ni bila saya pergi hospital, dia ada dua wing tau. Sekarang ni dia orang dah activate benda tu. Dulu kurang sikit. Sekarang bila dia orang dah buat expansion, first wing tu adalah dia orang punya operation. Maksudnya segala teater, klinik, semua-semua tu adalah kat first wing. Second wing tu adalah ambulatory. Maksudnya kat situlah dia ada bed kan, patient in, patient out dan sebagainya. Jadi kalau macam tu, kalau mereka masih was-was, di wing yang pertama, di operation dia pun masih boleh guna electrical, konservatif dan wing yang kedua ni dia orang boleh buat sebagai solar power. Betul tak? Actually kami solar ni kami hanya masuk dekat dia punya main incoming. So maksudnya kalau dia ada dua incoming, maksudnya satu wing incoming lain, satu wing incoming lain, yes kita boleh buat macam tu. Tapi kalau dia punya incoming cuma satu incoming, dan kami tak boleh buat beza-beza. So memang kita kena masuk satu incoming saja. Okay, faham. Lepas tu saya rasa ni tabu juga sebenarnya ataupun mitos. Tapi kenapa ada orang cakap solar energy ni dia tak efficient ataupun dia tak dia volatile. Maksudnya ada chances untuk dia tak work after certain period of time. Actually solar dia panggil sistem lah one the solar power system ni dia sistem terdiri daripada solar panel, inverter
dan all the balance of system. So yang paling penting dua benda ni, solar panel dengan inverter. So solar panel dia ada product warranty maksimum 12 tahun dan juga performance warranty 25 tahun. Dan inverter dia ada warranty, product warranty 5 tahun. Okay, so sebab solar consider tak ada masalah. Kecuali dia pecah. Okay. Cuma masalah dekat inverter sebab dia dia panggil power conditioner ataupun macam satu elektronik punya equipment yang di mana ada potensi untuk dia rosak. Cuma bestnya solar ni adalah dia hanya bekerja pada waktu siang. Malam dia tidur. Ya, betul. Yes. So jadi dia punya life dia span dia akan panjang sebenarnya. Boleh tahan lama lah maksudnya. Yeah. That's why kenapa kami kalau ambil yang program antara collaboration dengan kita antara between Shanas Healthcare dengan PSP di mana kami bagi percuma operation, maintenance, insurance semua kami cover. Just anything happen kita ganti je one to one. Tak ada masalah. Sebenarnya benda ni sangat penting, especially kalau macam hospital yang baru nak buat, Tuan. Macam dekat Metro Hospital, dekat Sungai Petani, dia baru nak upkan tau. Ni sangat important. Dia baru nak upkan new building. Okay, dia cakap kat saya, okay, konsep yang dalam tu dia nak pakai eco konsep. Okay, saya faham kata eco konsep ni, of course dia kena ada elemen-elemen natural lah, water, trees dan sebagainya. Tapi bila saya ketengahkan, saya kata why not kita pakai sustainable element. Maksudnya cara kita buat building tu akan ada banyak natural lighting kan. Kita pakai solar power for example. Benda-benda macam tu. Dan diorang macam tertarik tapi diorang tak tahu how to implement. So kalau orang macam ni, apa yang Tuan akan advise? Okay, kalau ini first kami boleh buat banyak benda dia cara dia. Contoh nombor satu, kalau dia nak pakai natural light, kita boleh tukar dia punya roof dia kepada kita punya solar panel yang dia panggil double glass. Di mana is transparent. Okay, nombor dua is dia punya koridor, walking corridor ataupun dia punya gajah menyusur tu. So even dekat IKN, Institut Kanser Negara, sepanjang koridor dia kepada Hospital Putrajaya adalah solar. Oh wow. So ini bermakna memang hospital memang perlukan sebab benda tu menyebabkan kita akan kurangkan kos dari segi kos bahan-bahan lain sebab kita akan gantikan solar yang boleh mengeneratkan tenaga elektrik. Betul, faham. This is very good. Sebenarnya ramai lagi orang tak tahu kan, kalau kita boleh collaborate dan kita boleh bawa info ni kepada CEO terus, CEO yang sebenarnya dia bagi kata putus kan. Betul. Kalau kita boleh bagi kat dia on average ni yang you boleh save di 1 tahun banyak ni, 10 tahun banyak ni, baru dia akan nampak oh macam ni rupanya. Especially kalau Tuan bagi program yang percuma dan sebagainya kan. Ya, betul. Memang and then some more, siapa yang pasang solar ni, hospital tu akan dapat bonus actually tau. Di mana bonus dia akan ada GBI, dia akan dapat Building Index. So terutama hospital yang baru, apabila dia dapat GBI, so banyak benda yang dia akan boleh tax deduction, dia punya quit rent akan kurang. And then dia akan listed as the green hospital. Yes, betul. Green hospital. You listed sebagai green hospital tanpa you keluar duit. Mana nak cari? Betul. Menarik ni, sangat menarik. Yes. Lagi kita bincang, lagi nampak macam possibility dia tu kan. In fact, kalau saya tak silap, CIMB pun ada bagi loan kan untuk yang macam nak pasang solar dan sebagainya. Betul. CIMB ada sediakan 200 juta loan. 200 juta Yes. Actually loan tak ada masalah, kami boleh uruskan. Even kita boleh gunakan banyak konsep, sama ada kita BOT, maksudnya kita build, operation dan kita transfer, ataupun memang nak free totally selama 25 tahun, lepas 25 tahun kita akan transfer you free of charge.
Kan? Ataupun kita boleh arrangekan dengan loan dengan sama ada dengan kita punya investor ataupun daripada kita punya bankers. So banyak Banyaklah option dia. option, tak ada masalah. Faham. Okey, kalaulah macam mana kita nak kira what is the energy diperlukan ataupun berapa panel yang diperlukan untuk satu hospital tu? Okay, first dia kena tahu, mesti kita kena tahu bill lah. Kalau dia ada TNB bill, paling senang dia tengok kat TNB bill, dia kena tengok muatan tertinggi. Okay. So itu ada dipanggil maximum demand, di mana daripada muatan tertinggi ni adalah dia punya average selama setahun, satu hari berapa dia punya paling tinggi dia gunakan. Okay. So kami akan kira dari situ. Kebanyakan hospital kalau yang dalam 40 ke 60 40,000 punya bill ni, dia punya muatan tertinggi mungkin lebih dekat 1,000 ke 2,000 megawatt. So that's why kita boleh pasang. Cuma masalah hospital yang saya cakap awal dulu lah. Masalah dia ada space yang kita nak pasang. Okay, space. Tempat yang limited. Tempat space yang nak pasang limited. Kita hanya perlukan tempat yang terdedah cahaya matahari dan biasa hospital sekarang dah bertingkat-tingkat. Betul. Jadi kita hanya boleh pasang dekat atas sekali dan juga dekat dia punya koridor. Itu saja tempat. Betul. Ataupun kat parking lah. Ya. Betul. Perasan. So sekarang ni ada juga macam instead of roof, dia orang buat solar. Betul. Kan? Saya nampak design-design ni dekat overseas. Satu saya macam, kenapa tak boleh implement? Padahal diorang ni lah adalah menggunakan elektrik paling tinggi lah kan sepatutnya. Yalah. Sebab memang actually saya pun baru balik daripada Kuala Terengganu lah. Kita try untuk pasang satu hospital Salam. Okay. Actually dia punya ketakutan tu memang bagi percuma tapi dia punya ketakutan apabila kita ada switching tu. Maksudnya gila pasang takut dia kata akan stop menyebabkan dia punya ICU kena stop. Tu dia punya takut lah. Betul. By the way kita akan ada backup lah. Kita akan ada genset semua masa kita akan masa kita buat installation tu tak masalah. Ya, faham. Tapi Salam punya hospital tu memang growing lah. Kalau tak silap dia akan buka few lagi hospitals. Dekat Northern pun dia akan buka. Tu info yang saya dapat lah. Yang bestnya kalau kita masuk hospital ni, bila kita masuk dalam satu branch, easy untuk kita nak masuk on other branches juga. Sebab dia orang akan ada HQ kat KL. So dia pun macam kita test run satu branch macam mana and then baru duplicate kepada other branch. Yep. Even kami punya one of the kami ada investor ada banyak lah. Kami ada Thailand punya public listed investor Super Energy. Kami ada Malaysia punya public listed seperti Uzma. Kami juga ada anak syarikat TNB sebagai kita punya investor G-Spark. So that's why sebenarnya bagi pihak klien tak perlu takut lah kan sebab this one is regulated by TNB. So kalau TNB sendiri sanggup invest, maksudnya benda ni is betul-betul well protected. Betul. Saya pun sebenarnya nak tanya soalan tu. How is TNB taking up this keadaan ni? Kalau kata orang lagi ramai, especially kalau manufacturing industry yang memang guna, hospital industry yang memang banyak guna elektrik, and then suddenly katalah residential pun dah turn into solar energy. Apa reaction TNB sebenarnya? TNB itself actually they invest in solar. So even this year dia preparekan untuk 500 million untuk invest dia untuk testing. So and then kalau benih dia kata take up dia ni, by the way dia hanya fokus untuk kilang dan juga hospital yang big consumption lah. So yang rumah dia tak buat. Tapi kalau dia kata benda ni bagus, so maybe in near future dia akan invest dekat rumah sekali. Betul, setuju. Sebab orang dah biasa dengan the new norm of having solar energy. Dulu orang macam faham tak faham ataupun macam tuan cakap lah dia orang ingat mahal kan. Tapi bila dah banyak sangat inisiatif government bawa keluar and banks pun dah mula nak bagi loans dan sebagainya dah memang sangat membantu. Betul. So that's why saya tahu risk yang dia orang akan fikirkan. So bocor lah, masalah maintenance lah, itulah ini. That's why kami ambil semua risk tu untuk kita yang pegang dan you hanya free risk, malah you akan buat duit. So macam mana pihak hospital boleh buat duit tanpa invest anything. That is what our speciality.
Amazing. Sepatutnya kita dah combine ke collaborate kan? Sepatutnya. Sebab after Ya, this betul. PKP ni pun, saya pun nampak macam kita akan lebih kepada new hospital instead of existing hospital. Jadi Yalah. lagilah mudah untuk kita nak terlibat daripada step 1. Maksudnya daripada how the building look sampailah ke final stage. Kenapa advantage adalah bila kita boleh bagi advice, macam kita boleh addkan solar energy, kita boleh addkan benda-benda yang membolehkan bangunan tu canggih. Bukan canggih daripada segi teknologi, canggih daripada segi facility, kan? Ya, betul. Benda-benda macam tu. InsyaAllah Yang kita akan cari jalan untuk collaborate, insyaAllah. betul. That's why kami memang menunggu Cik Sanas untuk dengan collaborate dengan kami lah, sebab saya nampak peluang ni sangat besar dan tak ada orang yang buat. Sekarang ni yang buat sebab anak saya kat TMB G-Spark sendiri dia yang willing to invest. So kami sebagai dia punya service provider ataupun consultant yang uruskan semua tu. Jadi saya memang sangat besar lah dia punya peluang dia. Dan kita dah cakap dengan ramai owner hospital, dia orang berminat. Tu that's why kami, kalau kita dapat combine kita punya strength, kita punya specialty, then I think hospital can get the great solution from us. Saya ni sampai sangat, saya tak tahu lah, saya ada satu feel yang saya rasa macam dalam interior ni saya akan boleh banyak menyumbang dalam healthcare industry sampai saya akan nak buat another master dalam healthcare interior specifically dekat US. Sebab saya rasa macam it can grow. Ya, betul. Jadi kalau kata macam saya boleh bercakap bukan saja dengan passion tapi saya boleh bercakap dengan degree tu, saya rasa lagi orang akan pandang. Kan, lagi mudahlah saya nak invite lagi ramai konsortium macam Tuan Azam kan. Duduk bincang. Satu lagi aspek yang kita kena bincang adalah between solar energy dengan medical device. Ya, betul. Supaya dia sync, supaya tak jadi isu kan. Kadang-kadang isu dia kat sini adalah mungkin bila tuan cakap solar energy, diorang ni cakap if anything happen to my medical device, I tak nak tanggung. Benda-benda teknikal benda tu yang kita kena clear. Faham tak? Actually solar ni kita akan masuk ke incoming TNB. So maksudnya TNB dia akan regulate dengan apa yang TNB punya setting yang sekarang tu. So dia tak ada beza dengan lain. Maksudnya kalau TNB tak benarkan kami, maksudnya benda tu memang tak bagus. Sekarang ni kami memang TNB yang kena benarkan, TNB yang benarkan dan test dia punya semasa kita nak serahkan kita punya installation yang dah siap, kita ada TNC, ada testing and commissioning by TNB juga. Betul. Dan kita pun ada agreement dan kita ada maintenance team dan sebagainya kan. Betul. So kita memang ready. Kalau benda ni memang betul, kita akan ready team yang berdekatan. Sebab kita memang sekarang ni collaborate dengan GMI, dengan Mara sponsor orang untuk kami punya team selama 40 orang sedang ambil sijil. Wow. Expansion plan lah kan, betul, bagus. Yes, kami akan letak satu Malaysia di mana kita punya target ada 300 kami punya cawangan ataupun ejen kami lah satu Malaysia. Cik Azam, kalau kata dalam solar energy ni, apa you punya biggest hurdle yang you rasa macam susah lah, benda ni yang membuatkan benda ni susah untuk achieve? Actually, apa yang saya nampak adalah kebanyakan lah kita punya klien tak faham. Betul. Dan saya seorang tak cukup untuk terangkan. Even government agency pun dia selalu buat explanation program, briefing program, tapi still tak cukup nak terang cerita pasal solar ni. So that's why kenapa macam kita kena collaborate. By the way, you punya network, saya ada network you. So if we collaborate, kita kena cerita apa kepentingan setiap kita punya collaboration tu. Apa yang dapat. Macam mana saya akan bawa you punya ID kepada kami punya, mungkin kita ada few kita punya network client kita di hospital. So once dia do the ID dengan you, dan kita akan bagi kita free solar. Betul. Sebenarnya no harm in trying sebab benda tu dah free. Kalaupun dia nak install sikit dan kemudian dia kata okay this work, then kita nak install tambahan lagi panel lain, boleh kan?
Ya, boleh. Cuma dia akan ada few application kena lalu SEDA, government agency. So one nak apply lagi sekali, maksudnya kena lagi sekali Okay, application lah. okay, okay. Alright. Tuan, sekarang dah pasang kat mana? Kalau boleh share. Kita yang paling besar solar farm lah kita pasang. Lepas tu banyak kilang. Kita hospital tak ada lagi. Yang tu lah insyaAllah kita tengah tunggu green light daripada Hospital Salam Kuala Terengganu. Kita dah ukur, dah buat site survey. Kita punya investor G-Spark dah okay. So hopefully lah dia orang bagi kebenaran. InsyaAllah. Moga dipermudahkan tuan. Kalau jadi satu hospital nak duplicate kat hospital lain tu sangat mudah. Betul. Kan. Especially dalam climate kita ni, I rasa macam memang tak ada masalah. Tapi kalaulah macam tempat-tempat yang agak sensitif macam Perak kan. Perak dia punya tahniah bos, jangan lupa Puma Power Solar dah ada library kontainer pertama di Malaysia. Itu kita ada buat library dekat Johor, di mana kita fully solar, dia bergerak, ada aircon, ada apa semua tanpa sambung ATNB. Wow. Semua ni kalau kita boleh macam war-warkan, maksudnya memang power lah kan. Ya, betul. Biar orang tahu. Kan ni tak ramai orang tahu. Orang tak tahu. Betul, Shahnaz. That's why lah, we need your help juga, di mana kalau you boleh cerita dekat you punya client. That's why we give you special arrangement for you. We will cut many birokrasi lah. Hopefully we can directly anything you want, we can send our engineers to help you lah to do the marketing or do some presentation. Betul. I think betul. That means your representative mesti ada waktu kami punya presentation tu. Betul. Memudahkan lah kan. Kalau kami nak bercakap on your behalf tu memang tak mampu. Sebab kami pun ada banyak lagi benda yang we have to learn about your product ni kan. Yes, betul. Don't worry. Because macam hospital satu tempat yang penting yang macam kita kena kena meticulous lah untuk make sure everything smooth. Betul. Kita layan dengan orang punya nyawa kan. Tapi sebenarnya tuan, kalau saya boleh nampak lah bisnes tuan ni, bukanlah kata Malaysian je. Kalau kata kita ada peluang untuk collaborate outside, especially dekat country yang faham tak, country yang dia tak berapa maju. Macam yang saya tahu, saya buatlah some research hospital-hospital yang buat solar energy ni di India, di Afrika. So dia sangat membantu hospital tu, walaupun hospital tu nak bagi manfaat kepada orang setempat, dia mungkin tak cukup resources untuk dia nak have building yang cantik dan bayar bill yang sangat tinggi. So dia opt for solar energy. Betul Nazrin. Even kami invited dekat Egypt, kita invited kat Cambodia, Vietnam, tapi kami punya capacity belum lagi cukup lah sebab kami team baru, is totally baru. Kita baru 5 tahun masuk 6 tahun dan kami punya team 40 orang tengah training dekat GMI. So is totally new. Kami tak boleh expand ke overseas. Kan kita fokus kat market Malaysia. Tapi sambutan overseas sangat-sangat luar biasa. Memang dia menanti kita. Betul. Thailand, Cambodia, you name it. Saya rasa nampak sangat opportunity tu. Kan, dia orang macam ever ready saja. Yeah, we can work together. So many things kat sana. Even kita ada banyak our investor yang kita boleh introduce to you yang how we can work together. Betul. Tuan, last question Alright. How long you been in the industry dan berapa lama you rasa macam kita boleh betul-betul pick up on this yang semua hospital ada hilang ada. Actually saya baru masuk baru masuk 6 tahun. So dulu saya automotive engineer after 15 tahun actually. Then saya masuk solar. Kenapa berkaitan juga sebab masa kita buat charging system electric vehicles, kita gunakan solar masa tu. That's why kenapa saya tengok solar is a new things yang kita boleh buat duit. So even by some of the research company yang memang well known yang research company, dia kata market share dalam solar ni total satu dunia adalah 1.3 trillion by 2020. Wow.
By 2020 Yes. So hari ni Wah, sangat besar. Sangat besar. sangat besar. Demand pun sangat tinggi. You just have to put yourself dekat depan supaya orang nampak lebih. Kan? Betul. Even kita orang baru kalah projek 100 megawatt ataupun dalam dia punya cost dia lebih 400 juta punya bidding untuk buat solar farm. Dia punya tarif yang kita bid adalah 27 sen. Okay. So tarif yang Malaysia yang contoh macam dekat Cik Nazir punya rumah pun 50.9 sen. Yes, betul. So maksud solar dah murah dah. Even dekat area Vietnam, semua dia punya cost lagi mahal. 60 sen, 70 sen, 80 sen dekat tempat sana, dekat negara-negara macam tu. So memang solar senang je nak masuk sana. Cuma kami tak cukup kapasiti. Investor ada, tapi kami tak cukup kapasiti sendiri untuk ni. Tuan, kalau Malaysia dengan Singapura, siapa lagi advance pasal solar? Masalahnya kalau kita nak consider negara, of course lah, Singapore memang semua leading everything. Cuma kalau nak consider capacity besar, Malaysia dia leading lah. Because Malaysia actually negara yang ketiga terbesar di dunia sebagai pengeksport solar panel di dunia. Pengeksport Yes, and then insyaAllah by government punya policy, kita akan achieve 20% renewable energy by next year. By next year. Amazing. So kat situ lebih kurang dalam 2,000 megawatt. 2,000 megawatt. Berapa lama ambil untuk proses dia? Proses untuk macam dapat kelulusan SEDA dan kemudian betul-betul install dan sebagainya, berapa lama? Kita akan beritahu kat klien mesti total kita ni project timeline is 6 month. Okay. So di mana pada 1 bulan ke 2 bulan awal tu adalah dia punya application saja. Faham. And then procurements dan juga dia punya installation. Sebab apa saya tanya benda ni? Bila jadi PKP ni, ramai kilang yang tutup. So bila dia nak buka balik operation, dia akan sangkut sikit daripada segi cash flow, betul tak? Ya, betul. Jadi kalaulah kita in addition to diorang dah start dan kita provide depa solar energy, solar power ni, solar panels, mungkin boleh bantu cut the cost dan increase production, at the same time akan increase balik diorang punya margin. Yes, that's why lah masa awal-awal PKP dulu kami buat kempen, kami cakap kerajaan bagi moratorium 260 bilion, kami bagi moratorium solar percuma. Wow. Power. You're moving giant kalau macam ni. Yeah, actually dia punya market share very very big. So kita pun actually ada banyak kompetitor. Cuma kami ni kelebihan, kami biasa cooperate dengan kompetitor. That is why kita walaupun small, kita stable lah, consider stable among the giant. InsyaAllah. Okay. Clear? Banyak input-input yang saya dapat kan. Kita akan bincang di luar online ni. Macam mana kita nak collaborate kan. Ada mungkin saya boleh push dengan some of the existing client yang saya ada, insyaAllah. Ya, betul-betul. Terima kasih Cik Nazrin. So actually it's very valuable. So saya memang menanti Cik Nazrin offer saya. Alah, saya yang berbesar hati. Terima kasih Tuan. I think you are such a very big ID contractor for hospital kan. So we try to approach you, tapi alhamdulillah lah, by the way today is our rezeki kita dapat meet together in online lah. Betul. Sebenarnya rezeki saya juga jumpa Tuan sebab saya boleh add value kepada klien. Kalau sebelum ni saya cakap pasal ID, ada yang akan macam nak kena buat keluar duit. Kalau saya bagi sekali dengan solar panel yang free, dah saya cakap kan, dia dah jadi added value dah kepada mereka. Betul. It's a solar panel is not cheap lah. So betul? This costly. Kalau contoh satu hospital boleh can up 3 to 6 million easily. So you bagi dia free 3 to 6 million punya value tau. Hello kan. Sebelum kita nak cakap percuma pun, kita dah highlight dah siap-siap. Sebenarnya cost dia banyak ni dan kita cakap percuma. Mesti dia rasa macam betul ke dia ni. Ya, kan? Banyak orang cakap macam tu. Banyak orang kata betul ke kan. Macam mana you cakap free then kita akan cerita lah macam mana kita boleh buat benda ni. No worry. Okay, alright, clear. Thank you Tuan, thank you so much for your time. Alright, minta maaf ganggu bulan puasa ni.
Okay, saya pun minta maaf sebab kita pun sebab apa sedikit delay kan. Dan Ya, saya tapi pun nak cepat sikit lah. so, tak apa, tak apa. Terima kasih Tuan InsyaAllah kita bercakap di luar live Alright. ni. Okay, Thank Nazrin, you. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jumpa lagi. Bye. Bye.